Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Asha Ana Afia ASMR. Hari ini saya akan bacakan satu buku tentang kisah hidup seniman agung P. Ramlee. Penulis sastrawan negara Abdullah Hussein. Sebagai kebiasaan bagi orang daerah utara Pulau Sumatera yang dikenal dengan nama Suku Aceh, maka pemuda bernama Tengku Nyak Putih yang berasal dari salah sebuah mukim cunda yang terletak di persimpangan landasan kereta api Lor Sumawai yang membujur ke utara dan ke timur daerah itu, tertarik hati untuk melihat dunia yang ada di seberang lautan yang setiap hari dilihatnya dari tepi pantai Lor Sumawai. Dia hairan dengan dunia di seberang sana kerana dapat mengirimkan kapal-kapal yang besar ke pantai negerinya. Hatinya bertanya-tanya bagaimanakah agaknya bentuk kota dan kampung orang yang ada di seberang sana yang dapat membina dan membelanjai kapal yang sedemikian besar untuk datang mengangkut hasil bumi dari daerahnya. Dia hairan untuk apakah pinang, kelapa kering, getah kampung, cabai kering, ladi hitam yang bertimbun-timbun laksana bukit di gudang babian kastam itu dibawa keluar. Pernah didengarnya dahulu bahawa daerahnya itu ada juga mempunyai kapal besar yang terkenal dengan nama Cakra Dunia yang telah mengharungi 7 buah lautan yang menghubungkan rajanya dengan raja negara-negara atas angin. Dia percaya dengan cerita itu kerana cerita itu didengarnya daripada neneknya. Dia tahu benar akan keperkasaan Iskandar Muda dengan armadanya yang besar menyeberang Melaka. Dia pernah mendengar nama Laksmana Malahayati, perwira wanita Aceh yang pernah memimpin armada menyerang petekis di perairan Melaka. Paling tidak, dia tahu loceng kapal Cakra Dunia masih lagi tersimpan di hadapan rumah Aceh di Kota Raja sebagai buktinya. Namun, itu semua cerita dahulu. Kisah zaman silam yang hanya dapat dikenang. Keinginannya adalah untuk menempuh zaman kini. Dia ingin melihat bagaimana keadaan sebenar dunia di seberang lautan itu. Bagaimana keadaan Pulau Pinang yang selalu diceritakan orang, penuh dengan kenderaan, dengan kereta api yang tidak memakai mesin dan arang seperti kereta api di negerinya, dengan kotanya dihiasi gedung-gedung yang besar dan tinggi. Itu yang ingin dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia telah mendengar kisah negeri ajaib ini daripada teman-teman sekampung, daripada mereka yang membawa kambing dan lembu ke sana untuk diperniagakan. Setiap hari, pekan Lor Sumawai sibuk dengan kaum pedagang, tua dan muda, pedagang-pedagang Aceh, sama pintanya dengan pedagang-pedagang Cina dan India. Mereka tawar-menawar barang dagangan. Kapal-kapal yang baru masuk terus dibongkar muatannya dan diisi muatan lain untuk dibawa ke tempat lain. Dalam kesibukan itulah, Tengku Nyak Putih menyusup ke dalam kapal. Pedagang-pedagang muda itu menjadi kawannya. Kebanyakan kawannya memberikan dorongan kepadanya agar turut serta ke Pulau Pinang. Hasrat hati Tengku Nyak Putih untuk berlayar makin mendalam. Tambah pula kehidupannya di rumah tidak menyenangkan perasaannya, menyebabkan dia semakin kuat untuk meninggalkan kampungnya.
masih berpengaruh di daerahnya, juga seorang hartawan. Tengku Karim mempunyai isteri lebih daripada satu, disebabkan tidak senang dan tidak serasi dengan ibu tirinya. Maka Tunku Nyat Putih berasa tidak betah tinggal di kampungnya. Dia mahu keluar merantau, membawa diri jauh daripada kaum keluarga. Sementara hatinya sangat tertarik untuk melihat negeri di seberang lautan. Dia sedar tindakannya itu pasti akan membawa kesan yang besar dalam hidupnya. Satu hal yang sudah pasti, dia akan terputus hubungan dengan kaum keluarganya. Kedua, dia tidak akan dapat mewarisi harta kekayaan yang sebahagian besar akan jatuh ke dalam tangannya apabila bapanya meninggal dunia. Namun, desakan hati untuk merantau, itu semua tidak menjadi batu penarung untuk mencapai hasrat hatinya. Sebenarnya, kisah Tengku Nyat Putih bapa P. Ramlee sedikit sekali diketahui oleh P. Ramlee. Bagi kebiasaan orang Aceh yang keluar merantau, bapa P. Ramlee tidak suka bercerita tentang keluarganya yang sudah lama ditinggalkan di Aceh. Sebab itulah P. Ramlee tidak tahu siapa antara saudara mara bapanya yang masih hidup. Sehinggalah dia ke Medan mengikut rombongan kebudayaan Malaysia. Sebelum itu, dia tidak pernah mengetahuinya dan tidak tahu dari mana dia harus bermula mencarinya. Pernah diceritakannya kepada saya bahawa pada suatu waktu dahulu, dia ada menerima sepucuk surat daripada salah seorang pegawai di kantor Bupati Laut Semawe yang mengaku saudara bapanya. Tetapi P. Ramlee sendiri tidak dapat memastikannya kerana seperti yang saya sebutkan di atas, dia tidak tahu dari mana dia harus memulakan pencarian itu. Kisah berikut ini ialah cerita-cerita yang sesekali didengar daripada bapanya ketika P. Ramlee masih kecil. Perjalanan pada waktu itu tidaklah sesusah seperti sekarang. Untuk keluar negara memerlukan pasport dan visa. Permohonan untuk mendapatkannya memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan kadang-kadang belum tentu dapat. Tetapi pada zaman Tengku Nyat Putih, semua itu tidak perlu. Dia hanya perlu berjumpa ketua kampung dan meminta sekeping surat keterangan dengan bayaran beberapa perak sahaja. Yang penting, keterangan itu mengatakan dia telah melunaskan wang cukai negara. Kemudian dia perlu berjumpa controller Belanda, pegawai daerah, untuk mendapatkan sebuah buku hitam menyerupai pasport. Dalam buku itu ditempelkan gambarnya dengan cap ibu jari. Buku itu memperkenalkan namanya, umurnya, kampungnya dan tanda-tanda serta warna anak matanya. Ditulis dengan tulisan Rumi. Itulah sahaja yang perlu kalau mahu membuat perjalanan pada waktu itu. Dengan buku kecil itulah dia menyeberang ke Pulau Pinang. Pada hari keberangkatannya, dia berasa sebab juga kerana terpaksa berpisah dengan ibu bapa dan kaum keluarganya, dengan kampung halaman dan sawah ladangnya, dengan gadis pujaan hatinya. Entah bila pula dia akan kembali ke kampung halamannya untuk melihat buah padinya merunduk menguning emas, untuk melihat gadis yang menghalau pipit dengan cuek-cuek dari atas tangau, ataupun untuk melihat tanah tumpah darahnya. Dia mahu menangis mengingatkan semua itu, tetapi ditahannya kerana sudah lama dia bercita-cita mahu merantau. Apabila mengenangkan negara baru yang akan dijejakinya, maka perasaan sedihnya segera dapat diatasi. Dipeluk ibunya, dicium belakang tangan bapanya, diciumnya belakang tangan ahli keluarganya yang tua. Kemudian tangannya dicium pula oleh ahli keluarga yang muda. Dikesat air matanya. Lalu dia pun berjalan mengayuh langkah turun ke dalam sampan yang akan membawanya ke kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan.
akan berangkat. Tanda bahawa kapal itu telah diperiksa dan diizinkan berlayar. Tekun yang putih berdiri di tepi trali kapal. Tangannya menggenggam kuat besi bulat trali itu. Seolah-olah kalau dia tidak berbuat demikian, dia akan tercampak ke dalam laut layaknya. Matanya memandang jauh ke tepi pantai, kepada kumpulan orang yang berdiri berjejer-jejer dan melambai-lambai. Lama-kelamaan, kumpulan orang yang berdiri itu pun semakin jauh dan kelihatan kabur. Pohon-pohon bakau yang menjadi benteng di tepi pantai itu menjadi satu garis hitam yang memisahkan laut dengan daratan. Jauh di tengah-tengah daratan, kelihatan gunung berbalam-balam, gunung yang menjadi tulang belakang Pulau Sumatera. Setelah sehari semalam diselam Melaka, keesokan pagi sebelum sinar matahari memecah gelap, nampaklah sudah Pulau Pinang terserkam dari jauh. Biru kehitaman berbentuk seperti sebuah gunung yang terapung-apung di permukaan laut. Hati Tekun yang putih berlonjak gembira. Pening kepalanya kerana mabuk laut sudah hilang tanpa disedari. Dia berdiri di tepi trali kapal sambil melihat jauh ke hadapan, seolah-olah tidak mahu melepaskan matanya daripada memandang pulau itu ketika matahari terbit nanti. Dia tidak puas-puas memandang ke arah pulau yang makin lama makin dekat itu. Dia berasa kagum melihatnya, sekalipun bentuk gunung serupa itu pernah dilihat di kampungnya ketika keluar ke sawah. Jauh di sebelah barat kampungnya berdiri bukit barisan yang menjadi benteng pulau tempat kelahirannya. Boleh jadi kerana bentuk gunung yang dilihatnya itu sesuatu yang baru, maka dia sangat tertarik hati. Entah apa yang menyebabkan dia berasa sangat gembira, dia sendiri tidak mengetahuinya. Dia cuma merasakan bahawa pulau itu memanggilnya dan pulau itu akan menyambut kedatangannya. Dia sangat terkejut apabila ada satu tepukan jatuh di atas bahunya dari belakang. Dia tersedar daripada lamunannya. Apa yang dia menungkan ampun, orang yang menepuk belakangnya itu menegurnya. Itu barangkali Pulau Pinang kan? Tanya Tekun yang putih dengan tidak mengindahkan pertanyaan orang itu. Ya, itulah Pulau Pinang. Kita akan sampai ke sana kira-kira 1 jam lagi. Kita harus melewatinya dari tempat yang kelihatan lampu itu. Jawab orang itu sambil menunjuk ke arah sebuah lampu yang besar yang timbul-timbul hilang cahayanya di ujung pulau itu di sebelah utara. Apa nama tempat yang ada lampu itu? Mukahed, ujar orang itu. Di tanjung itu, kapal-kapal tak boleh dekat kerana arusnya terlalu kuat. Itulah sebabnya dipasang lampu. Oh, berapa lama ampun akan tinggal di Pulau Pinang? Entahlah. Orang yang bertanya itu pun diam. Dalam fikirannya sudah tergambar isi yang terkandung dalam sepatah perkataan entahlah, kerana dia sendiri pun demikian juga dahulunya. Entahnya tidak terbatas, dan apakah entah Tekun yang putih akan demikian juga akhirnya. Semakin lama semakin jelaslah bentuk Pulau Pinang itu. Selain kapal yang ditumpanginya sudah dekat benar dengan Pulau Pinang. Matahari pun sudah menampakkan dirinya di sebalik gunung. Gunungkah atau pulau yang kelihatan jauh di sana itu? Tekun yang putih bertanya kepada orang yang masih berdiri di sampingnya. Itu, orang itu mengulangi pertanyaannya sambil menunjuk ke arah gunung yang tegak dengan gagahnya di tanah besar. Ya, yang itu, sahut Tekun yang putih seraya menunjuk sekali lagi ke arah gunung itu. Itu Gunung Jerai di daratan Kedah. Di lembah gunung itu ada sebuah kampung yang bernama Lian. Di sana ramai orang kita bermustaktin. Mungkin sebab berpedomankan gunung itulah agaknya orang kita yang berlayar pada masa dahulu menunjukkan haluan bahtera mereka, lalu terus berkampung halaman di situ.
telah ditimpa sinar matahari pagi yang lembut itu. Dia menarik nafas panjang. "Ampun, sudah minum?" tanya orang yang masih lagi berdiri di samping Tengkunya Putih. "Belum," jawab Tengkunya Putih. "Marilah kita minum dulu. Kopi saya masih ada lagi di dalam botol," ujar orang itu seraya memegang lengan kanan Tengkunya Putih dan menariknya. "Bolehkah kita minum di darat saja?" Tengkunya Putih bertanya, seolah-olah segan untuk meninggalkan trali kapal itu. "Boleh, tapi nanti terlalu sibuk sekali. Belum tentu pukul 11 kita boleh naik ke darat," jawab orang itu. Tengkunya Putih lalu menurutnya. Mereka duduk di atas satu bangku dan orang itu pun menarik raganya, lalu mengeluarkan botol kopinya. 2 buah mangkuk daripada tin diletakkan di atas tempat tidur, lalu dituangkan air kopi ke dalamnya. Cukup sahaja untuk 2 mangkuk. Kemudian dia mengambil satu tin dari dalam keranjang, lalu dibuka tutupnya, diletakkan di antara mangkuk kopi itu. Di dalam tin itu berisi kuih-kuih dari kampung, tetapi sudah tinggal separuh sahaja. "Makanlah, ini kita jadikan alas perut," kata orang itu mempelawa. Tengkunya Putih memegang mangkuknya. Kopi itu sudah tidak terlalu panas. Rasanya pun sudah jauh berkurangan seperti waktu masih panas-panas. Dihirupnya perlahan, kemudian diletakkannya kembali. Sesekali matanya dilayangkan ke arah pulau yang tersergam itu. Kapal sudah membelok ke Mukahid dan kini berada di antara Teluk Bahang dengan Tanjung Bunga. Rumah-rumah yang terletak di pinggir pantai itu pun sudah kelihatan. Berhampiran dengan kawasan yang dilalui kapal itu, kelihatan sampan-sampan nelayan yang sedang menangkap ikan. Orang India yang sedang memunggah bukan tarik kelihatan sibuk di atas perahu mereka. Mereka tidak memakai baju. Kulit mereka hitam itu berkilat dan berminyak. Kalau kebetulan kapal mendekati perahu, akan terdengarlah paduan suara yang dinyanyikan beramai-ramai ketika mereka menarik atau melempar bukan. Semua ini pengalaman baru bagi Tengkunya Putih dan ia sangat menarik hatinya. Pantai seberang berai di sebelah hadapan haluan kapal itu sudah mulai jelas kelihatan. Laksana satu garis putih yang memisahkan laut dengan daratan. Semakin lama, semakin banyak rumah yang kelihatan di sepanjang pantai Pulau Pinang. Cantik-cantik bentuknya. Akhirnya, kapal itu pun memasuki pelabuhan Pulau Pinang. Gembiranya hati Tengkunya Putih bukan kepala. Air kopi yang masih berbagi di dalam mangkuknya itu dengan sekaligus diteguknya. Dia mencapai 2 keping kuih, lalu bingkas bangun, kemudian berdiri dekat trali. Di hadapannya sekarang kelihatan banyak kapal besar, lebih besar daripada kapal yang ditumpanginya. Disebabkan kapal-kapal itu besar, maka kapalnya dengan sendiri kelihatan kecil sahaja. Kalau dahulu dia menyangka kapal yang dinaikinya itu sudah terlalu besar, namun sekarang ia kelihatan terlalu kecil pula. Dia memandang ke atas, ke pitch kapal. Dilihatnya kapten kapal dengan jurumudinya tenang memandang ke hadapan. Sebentar-sebentar mereka membunyikan seruling kapal kerana banyak sekali sampan kecil dan tonggak yang melintasi di haluannya. Di pelabuhan itu sahaja sudah sibuk demikian rupa. Betapa pula di daratannya nanti. Kapalnya itu berlayar perlahan menyusur di antara kapal kecil dengan kapal besar yang sedang berlabuh itu. Sebuah motorbot kecil kemudian datang merapati kapal itu dan sama-sama berlayar ke satu jurusan. Tengkunya Putih melihat kesemuanya dengan perasaan kagum. Kapalnya itu sudah berhenti. Deruman mesinnya sudah tidak kedengaran lagi. Sahurnya sudah diturunkan. Orang di dalam motorbot kecil yang mengiringinya itu pun berlompatan naik. Mereka itu
banyak diseludup dari daerah Aceh. Kemudian, datang pula sebuah motorbot lain. Pakai seragam mereka berlainan daripada orang yang datang mula-mula tadi. Mereka itu ialah pegawai immigration yang memeriksa orang yang keluar masuk. Setelah mereka naik ke atas kapal, semua orang dipanggil berkumpul dan diperiksa surat-surat mereka. Dengan mudah pula penumpang-penumpang kapal itu diberi keizinan untuk mendarat dan dibenarkan turun. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sahaja di sekeliling kapal itu penuh dengan sampan-sampan kolek. Sampan-sampan itu didayung oleh seorang sahaja dan kebanyakan yang menjadi pendayungnya ialah orang India dan orang Cina. Mereka menjerit-jerit melaungkan agar orang di atas kapal turun menaiki sampan mereka. Tengkunya Putih mahu lekas-lekas turun, tetapi kawannya menahannya. Kawannya menyuruh Tengkunya Putih tunggu dan turun bersama-samanya. Meskipun menunggu itu tidak sampai 1 jam, tetapi perasaan Tengkunya Putih serupa sehari layaknya. Dia gelisah melihat ke arah darat, melihat rumah dan gedung yang berderet-deret di tepi pantai. Kereta, tram dan lancar sudah kelihatan berdiri di jalan raya. Alangkah ramainya. Akhirnya, urusan kawan Tengkunya Putih pun selesai. Dia menguruskan lembu-lembu yang dibawanya. Ejennya yang berada di Pulau Pinang sudah datang, dan setelah dilakukan timbang terima seperlunya, maka ejen yang seorang lagi mengajak mereka turun. Tengkunya Putih pun diperkenalkan dengan orang itu, dan dengan sopan pula Tengkunya Putih berjabat salam dengan orang itu. Tidak banyak yang mereka cakapkan selama di dalam sampan itu. Tengkunya Putih dengan bungkusannya duduk di atas keping papan yang terletak dekat haluan sampan. Haluan sampan itu menjunam dan terangkat apabila dilanggar ombak. Sesekali air memercik ke mukanya. Orang sampan itu hanya seorang. Dia memakai 2 dayung. Makin lama makin dekat mereka dengan jeti. Akhirnya mereka pun diturunkan di jeti. Tengkunya Putih lebih dahulu naik ke darat, diikuti oleh ejen yang gemuk itu, dan kemudian kawannya serta 2 orang penumpang lain. Setelah ejen itu membayar tambang sampan, mereka pun mula mahu melangkah. Tetapi orang India itu merungut-rungut. Katanya pembayaran yang diterimanya tidak memadai. Ejen itu lalu berbicara dalam bahasa India. Beberapa patah perkataan yang tidak dimengerti Tengkunya Putih. Kemudian mereka pun berlalu dari situ. Setelah membaca Bismillah, Tengkunya Putih pun melangkahkan kakinya di atas bumi barunya. Dunia yang selama ini menjadi impiannya pada waktu malam dan kenangan-kenangan pada waktu siang. Sambil mengayun langkah, matanya liam memandang ke kiri dan ke kanan melihat segala benda ajaib yang ada di hadapannya. Dilihatnya tram yang memakai galah meluncur laju di sampingnya. Dilihatnya lancar yang ditarik oleh orang Cina. Apa-apa yang tidak begitu diketahui ditanyanya. Tidak begitu susah baginya untuk bertanya dalam bahasa daerahnya, kerana ejen bersama dengannya itu orang dari daerahnya juga, yang berasal dari Murudu. Dia mendengar dengan teliti percakapan orang Pulau Pinang. Kadang-kadang dia mengerti, tetapi ada juga yang tidak diketahuinya langsung. Orang Pulau Pinang berbicara menggunakan logat yang tersendiri. Namun ada 2-3 patah perkataan yang hampir serupa dengan bahasa Aceh. Tengkunya Putih tidak pasti siapa yang meminjam daripada siapa perkataan-perkataan itu. Senduk disebut jamja, dan setiap benda yang berakhir dengan huruf L dibunyikan dengan huruf I. Kapai untuk kapal, bantai untuk bantau, sama dengan bahasa Aceh. Pada waktu itu, orang Aceh banyak sekali berdagang di Pulau Pinang. Bagi orang yang baru datang seperti Tengkunya Putih, keadaan itu tidak membuat dia berasa sunyi. Terdapat beberapa buah rumah tumpangan khusus untuk orang Aceh, di samping toko-toko yang dipunyai oleh orang Aceh sendiri.
Biasanya di loteng toko-toko tersebut dijadikan tempat tumpangan untuk orang yang baru datang yang tidak mahu tinggal di rumah tumpangan. Kebanyakan orang Aceh yang datang ke Pulau Pinang ialah saudagar lembu, saudagar mereka, Chili, saudagar pinang dan saudagar kelapa kering. Rumah-rumah tumpangan banyak terdapat di Buckingham Street, Puma Road, Pitt Street dan di Sungai Pinang. Salah sebuah lorong yang banyak sekali toko orang Aceh diberi nama Achin Street. Lorong rumah Nyak Abu, seorang saudagar yang kaya, diberi nama Nyak Abu Lim. Setelah beberapa hari Tengku Nyak Putih berada di Pulau Pinang, dia merasakan dia bukannya berada di satu tempat yang baru. Sebaliknya, dia merasakan dia seolah-olah berada di salah sebuah kota besar di negaranya sendiri. Pada hari dia sampai di Pulau Pinang, dia mengikut kawannya yang menginap di rumah tumpangan di Buckingham Street sebab tuan punya rumah itulah yang menjadi ejennya. Mereka menaiki lancar. Ganjil juga rasa hatinya menaiki kenderaan itu, apalagi ia ditarik oleh orang. Namun, dia tidak mahu dianggap bodoh, lalu dinaikinya juga. Mereka melalui China Street, Pitt Street dan setelah melewati Masjid Keling, maka sampailah mereka di rumah tumpangan itu. Setelah dibayar wang tambang lancar, dia pun mengangkat bungkusannya lalu masuk ke dalam rumah. Rumah itu adalah sebuah rumah 2 tingkat yang telah diatur dengan balai-balai panjang untuk orang yang menumpang di bahagian bawahnya. Cuma di atas tidak ada balai. 3 sahaja yang dibentang untuk mereka duduk atau tidur. Tengku Nyak Putih mendapat tempat di bahagian atas. Setiap orang ada 3, tilam dan bantal sendiri. Kalau sudah dipakai, ia akan digulung dan diletakkan di tepi dinding. Apabila malam menjelang, tilam-tilam pun dibentang dan berderet-deretlah mereka berbaring melepaskan lelah. Tengku Nyak Putih belum mempunyai tilam, cuma yang ada hanya sebiji bantal dan sehelai tikar yang dibawanya dari kampung. Setelah mandi, dia pun memasang badan seadanya. Orang Aceh, terutama yang datang ke Pulau Pinang sebagai saudagar, hanya memakai kain sarung pelekat, kemeja tangan pendek sampai ke siku, tali pinggang besar yang ada dompet duit di samping dan satu ikat anak kunci. Sepatu pula hanya terompah yang besar di bahagian hadapan. Tengku Nyak Putih pun tidak berbeza pakaiannya dengan orang Aceh yang lain. Dia keluar ke kedai makan orang India yang tidak jauh dari rumah tumpangan itu untuk makan nasi dan minum kopi. Sebenarnya di rumah tumpangan itu ada disediakan rangsum, tetapi disebabkan mereka turun dari kapal agak terlambat, maka sarapan sudah kehabisan. Mereka terpaksa menunggu waktu makan tengah hari dari pukul 1 hingga pukul 2 petang. Sudah beberapa hari lamanya Tengku Nyak Putih menggeluyur di kota Pulau Pinang. Kemegahan yang pernah dimimpikannya tentang pulau tersebut ketika dia melihat kapal-kapal berlabuh di pelabuhan Los Mawai kini sudah tidak semegah sebelumnya. Kekaguman yang dirasai ketika dia mula-mula menjejakkan kakinya dahulu pun sudah hilang daripada perasaannya. Kota itu dengan penduduknya seperti kota negaranya juga. Kemana sahaja dia pergi, dia bertemu dengan orang yang serupa dengannya. Bahasa dan adat istiadat mereka tidak jauh berbeza daripada bahasa dan adat istiadatnya sendiri. Apatah lagi suku kaumnya amat ramai menetap di pulau itu. Semakin banyak yang dilihatnya, semakin timbul pula hasrat dalam hatinya untuk melihat yang lebih banyak lagi. Kalau dahulu, dia tertarik melihat kapal-kapal menyusur pantai dan berlabuh di pantai negaranya. Sekarang, hatinya terpikat pula pada kapal-kapal besar yang berlabuh di pelabuhan Pulau Pinang. Banyak yang asing baginya kalau dia lama-lama merenung kapal-kapal itu ketika dia berdiri di tepi pelabuhan. Semakin lama dia merenung, semakin timbul keinginan untuk mengetahui lebih jauh lagi. Aku
masih muda. Demikian adik kecilnya berkata, perjalananku harus lebih jauh. Memang pada waktu itu, dia bukanlah putera tanah rencong yang pertama yang bercita-cita sedemikian. Sudah ramai yang lebih dahulu daripadanya pergi mengembara ke negara luar, berkelana mencari harta dan pengalaman. Beberapa orang antaranya sudah puas menjadi petualang dan kini kembali menetap di pulau itu sebagai rakyat biasa. Beberapa orang lain masih belum puas lagi. Berjalan sudah pun diketemui teguhnya putih. Setelah beberapa hari dia berada di Pulau Pinang, daripada mereka lah dia mendengar cerita-cerita yang sangat menarik hati. Dia mendengar cerita pengembaraan kawan-kawannya itu sambil membulatkan tekadnya sendiri untuk ikut serta melihat dengan mata kepalanya sendiri benih pelaut yang ditinggalkan oleh leluhurnya pada zaman bahari masih mengalir dalam darah pemuda-pemuda Aceh. Bukankah dahulu nenek moyangnya terkenal sebagai pelaut yang cekap, pengawal negara di tepi pantai? Bukankah dahulu nenek moyangnya pernah mengharungi lautan Hindi kerana membawa hadiah lada secupak ke Turki dan mengadakan perhubungan diplomatik dengan Inggeris dan Perancis? Nama beberapa orang Laksamana bergema dalam kepalanya. Laksamana Raja Ibrahim, Laksamana Mawara Musafi, Laksamana Uzair, Laksamana Malahayati. Mereka antara Laksamana yang menggempur Portugis di Kota Melaka dengan satu angkatan armada yang besar. Ya, benih itu masih mengalir di dalam urat sarafnya. Dia tertarik pada laut, tertarik pada pelayaran. Bulatlah sudah tekad hatinya untuk bekerja sebagai kelasi kapal. Dan cita-citanya itu dengan mudah pula terkabul. Selain keperluan tenaga perkasa sangat dihajati pada waktu itu, bantuan yang diberikan oleh kenalan-kenalannya juga banyak membantu. Kalau dahulu dia meninggalkan daratan Aceh kerana mahu melihat Pulau Pinang, kini dia meninggalkan daratan Pulau Pinang kerana mahu melihat dunia. Dia sudah dapat bekerja sebagai kelasi di dalam sebuah kapal besar yang berlayar ke benua Eropah. Suatu pelayaran itu, banyaklah negara dan kota yang dilihatnya. Banyaklah jenis bangsa manusia yang menjadi kawannya. Dan banyaklah pula bahasa dan adat resam yang dipelajarinya. Umurnya makin bertambah, namun hari depan masih belum direncanakan lagi. Biarpun banyak negara yang besar, kota yang indah dan gadis cantik yang pernah ditemuinya, namun Pulau Pinang masih menjadi satu daya magnet yang paling kuat menarik dirinya. Puas sudah dia mengelilingi dunia, berbagai macam peristiwa ditempuhinya. Akhirnya dia pun mengambil keputusan untuk menetap di daratan, untuk mencari keturunan yang bakal menyambung zuriatnya. Dia berfikir sama ada mahu pulang ke Aceh atau sebaliknya. Tidak, sudah putus kata hatinya untuk tinggal di Pulau Pinang, menjadikan pulau yang indah bermat itu negaranya sendiri. Dia pun berhenti menjadi kelasi kapal. Tuhan menetapkan jodohnya dengan seorang wanita Melayu. Cik Mah namanya, seorang janda. Sebelum menjadi janda, Cik Mah berkahwin dengan seorang lelaki Arab yang kaya raya. Dia mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Syekh A.H. Semasa dia menjadi isteri orang kaya itu, dia memiliki sebahagian daripada hartanya. Tetapi Cik Mah tidak gembira dengan harta dunia yang banyak. Sebaliknya, dia lebih mementingkan kebahagiaan hidup. Apalagi suami itu sudah mempunyai isteri lain. Dengan cara baik, dia mengundurkan diri daripada menjadi isteri lelaki Arab itu. Selepas berpisah, dia tinggal dengan anak tunggalnya itu. Sesudah itulah dia bertemu dengan Tengku Nyak Putih yang semenjak itu telah membuang gelaran kebangsaannya dan lebih senang dipanggil dengan panggilan Nyak Putih sahaja.
hari Rabu tanggal 21 Mac 1928 pada Hari Raya Aidilfitri, ketika khatib sedang baca khutbah pada Hari Raya. Ketika itulah Nyak Putih dan isterinya Cik Mah diberkati Allah SWT dengan seorang anak lelaki. Suara tangisan anak kecil yang baru lahir itu bergema bersama dengan suara takbir dan selawat yang sedang diucapkan oleh orang yang baru lepas solat di Masjid Kantuha yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Kalau orang lain bersyukur pada hari yang mulia itu kerana lulus dalam ujian lahir dan batin, kerana menang dalam perjuangan menentang nafsu, maka Nyak Putih suami isteri berlipat kali ganda lagi rasa syukur mereka. Mereka menang dalam ujian Allah SWT dan mereka mendapat pula anugerah daripada Allah SWT pada hari yang mulia itu. Kegembiraan mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mereka kemudiannya seia sekata memberikan nama kepada anak mereka itu dengan nama Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih. Nama Tengku Zakaria bagi anak keturunan bangsawan Aceh yang lahir di sebuah rumah papan kecil itu kemudiannya ternyata tidak serasi dengan batang tubuhnya. Maka digantikanlah dengan nama baru, Ramli bin Putih. Mereka menghilangkan gelaran Tengku pada nama bayi kecil itu, juga pada nama bapanya. Nama ini 25 tahun kemudian menjadi buah mulut ratusan ribu manusia, teruna dan dara di seluruh tanah air Singapura dan Indonesia. Nama yang kalau disebut boleh mendebarkan jantung ramai gadis dan wanita dan menimbulkan rasa cemburu, teruna dan pemuda. Nama yang menjadi legenda dalam dunia hiburan Melayu. Memang pada mulanya tidaklah mereka menyangka bahawa anak kecil yang masih merah dan berbungkus di dalam bedung, yang sedang menangis dengan suara yang lunak halus, yang pada mulanya tidak sesuai dengan gelaran Tengku itu, akan membawa perubahan besar kepada keluarganya pada kemudian hari dan meninggalkan kepada bangsa dan negara satu warisan yang sukar dicari ganti. Kedua ibu bapa anak kecil itu berdoa kepada Allah SWT seperti doa kebanyakan orang agar anak mereka mendapat rahmat, pertolongan dan petunjuk agar dia menjadi seorang anak yang berguna pada kemudian hari. Kebetulan pula bagi Nyak Putih, itulah sahaja anak yang dia ada. Maka tidak heranlah dia dan isterinya menyayangi dan menjaga P. Ramlee bagai menata minyak yang penuh. P. Ramlee dibesarkan dengan harapan dan cita-cita meskipun pada zaman dahulunya Nyak Putih tidak pernah mengetahui mata pelajaran yang diajar di sekolah. Sekolah tidak begitu penting baginya. Dia hanya belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bersuci. Tetapi untuk anaknya itu, dia mengambil ketetapan agar anaknya tidak akan menjadi seperti dirinya. Anaknya harus disekolahkan seperti orang lain. Bahkan kalau boleh, biarlah lebih daripada itu. Dia sedar akan perubahan dan perkembangan yang berlaku di sekelilingnya. Apalagi dia sendiri telah melihat dengan mata kepalanya peri kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Sebab itu, P. Ramlee akan segera disekolahkan setelah cukup umurnya kelak. Menyekolahkan P. Ramlee adalah satu peristiwa yang luar biasa. Sebenarnya tidaklah ada maksud bapanya untuk menyekolahkan P. Ramlee begitu tegas. Tetapi P. Ramlee sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang anak yang cerdas, namun agak nakal. Dia suka berkelahi dengan kawan-kawan yang sebaya dengannya. Di luar pengetahuan bapanya, pada suatu hari, dia bersama kawan-kawan sepermainannya yang sudah bersekolah berjalan hingga ke sekolah Melayu Kampung Jawa. Dia sebenarnya ingin mengetahui bagaimanakah sekolah yang selalu diceritakan oleh kawan-kawannya itu. Sebab itulah, dia ikut kawan-kawannya dan terus saja masuk ke dalam kelas. Guru yang mengajar di dalam kelas itu bertanya kepadanya, "Siapa nama kamu?" "Ramlee," jawab P. Ramlee ketakutan.
guru itu lagi. Tak tahu siapa nama ibu kamu. Tak tahu betul ke kamu mahu bersekolah? Ya, jawab P. Ramlee gugup. Kalau begitu, besok suruh bapa kamu kemari, kata guru itu kepada P. Ramlee. Di rumah, P. Ramlee yang ketakutan pun berjumpa dengan bapanya. P. Ramlee tidak pernah dimanjakan dan tidak pernah diberi muka. P. Ramlee takut kalau perbuatannya pergi ke sekolah itu menjadi satu kesalahan dan menimbulkan kemarahan bapanya. Lalu, dengan suara yang terputus-putus, dia menceritakan peristiwa di sekolah tadi kepada bapanya. Apakah kau betul-betul sudah mahu bersekolah? Nyak Putih bertanya setelah selesai P. Ramlee bercerita. Ya, jawab P. Ramlee. Baiklah, besok kau bangun pagi-pagi. Kita akan pergi ke sekolah. Pada keesokan harinya, Nyak Putih pun pergilah berjumpa dengan guru itu dan nama Ramlee pun dicatat dalam buku daftar sekolah sebagai murid baru di dalam kelas. Guru pertama yang mengajar P. Ramlee membaca dan menulis, mengajar mengenal huruf alif yang tegak bagai batang kelapa dan huruf A sebagai kaki bangku ialah Cikgu Haji Siraj. Dengan Cikgu Haji Siraj, P. Ramlee belajar mengenal semua huruf. Pada mulanya, P. Ramlee termasuk dalam kumpulan murid yang baik, rajin dan patuh. Tetapi, lama-kelamaan setelah dia mulai biasa dengan keadaan sekolahnya, dia pun kembali menjadi seorang anak yang nakal dan tidak takut kepada sesiapa pun. Antara perbuatan yang sangat digemari P. Ramlee ialah berkelahi. Masih ada lagi bekas-bekas parut akibat perkelahiannya sewaktu kecil pada beberapa bahagian tubuhnya. Walaupun demikian, sempat juga P. Ramlee menamatkan pelajarannya di sekolah Melayu hingga darjah 4. Dari sekolah Melayu, P. Ramlee kemudiannya melanjutkan pelajarannya ke sekolah Inggeris Francis Light School di Perak Road. Di sekolah inilah perhatiannya pada seni muzik mulai bertumbuh dan berkembang. Dia mulai berjinak-jinak dalam orkes tempat kawan kenalannya bermain muzik. Mulanya dia bukanlah bermain muzik, melainkan hanya menolong mengangkat barang-barang dan alat-alat muzik sahaja. Ketika dapat mengangkat beg atau alat-alat muzik itu, dia seolah-olah merasakan dia salah seorang pemain yang terbaik dalam orkes tersebut. Ada kemahuannya untuk menyanyi, tetapi lagu-lagu Melayu pada waktu itu sangat sedikit. Tambahan pula lagu yang menarik hatinya tidak ada. Di rumahnya banyak piring lagu Melayu dibelikan oleh bapanya yang merupakan seorang penggemar lagu Melayu asli. Meskipun dia bersekolah sampai level sahaja, namun dapat juga dia meningkat hingga ke darjah 5, kelas yang paling tinggi di sekolah tersebut. Sebagai lanjutannya, dia berjaya memasuki sekolah menengah iaitu Penang Free School di Green Lane. Disebabkan berlaku peperangan Asia Timur Raya, maka alam persekolahannya pun terhenti sampai di situ sahaja buat sementara waktu. Semasa bersekolah di Penang Free School, banyaklah kelakuannya yang tidak menggembirakan hati gurunya. Kalau dalam sebulan dia dapat datang ke sekolah sebanyak 15 hari, maka itu adalah satu rekod baginya. Sebab biasanya dia hadir ke sekolah hanya 10 hari sebulan. Di dalam kelas, P. Ramlee tergolong sebagai seorang pelajar yang nakal. Kawan-kawannya menggelar P. Ramlee sebagai hero. Kerana selain suka berkelahi, dia juga suka berlagak seperti cowboy sewaktu menunggang basikal. Kepalanya sering benjol kerana P. Ramlee suka membuat aksi lagak ngeri. Guru-guru di sekolah itu ada berbagai macam perangai. Misalnya, Master Hashim, seorang yang gemar makan sirih pada waktu pagi. Ketika datang ke sekolah pada waktu pagi, selalu sahaja dia dalam keadaan mamai. Apabila dia masuk ke dalam kelas, berlumba-lumbalah pelajar yang nakal pindah duduk di bangku depan kerana mengharapkan disuruh oleh Master Hashim pergi ke rumahnya mengambil sirih. Siapa yang duduk di hadapan,
maka orang itulah yang akan disuruhnya. Kalau pelajar di belakang diarahkan, maka pelajar itu akan menolaknya kerana takut dipukul oleh hero-hero yang duduk di bangku hadapan. Semua pelajar itu sangat suka pergi ke rumah Master Hashim kerana dia mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Sekiranya mereka dapat pergi ke rumah Master Hashim, maka berpeluanglah mereka melihat dan bercakap dengan anak gadis itu yang kebetulan pula suka melayan pelajar-pelajar papanya. Suatu pelajar bahasa Melayu, guru yang mengajar sering menyuruh pelajarnya menyebut perkataan-perkataan yang boleh diterbalikkan seperti air mata menjadi mata air dan sebagainya. P. Ramlee yang tidak pernah serius dalam pelajaran terus menyebut ayun mangkuk. Apabila mendengar perkataan itu, ketawalah semua pelajar di dalam kelas. Lantas guru memarahi P. Ramlee dan terus berkata mengapa dia sebut sahaja sama pelajar, sebab dia pernah mendengar P. Ramlee menyanyi lagu Mi Jawa di radio Pulau Pinang. P. Ramlee telah memberikan gelaran kepada setiap guru yang mengajar di sekolah itu, antaranya kuda belang dan sebagainya. Apabila pelajar ditanya akan cita-cita mereka, biasanya mereka menjawab mahu menjadi doktor, pegawai polis dan sebagainya. Namun, P. Ramlee memilih mahu menjadi bintang filem. Pada waktu itu, filem Melayu tidak berapa diketahui orang. Mendengar jawapan itu P. Ramlee itu, maka ketahuilah kawan-kawan di dalam kelasnya. Sebenarnya, P. Ramlee hanya berolok-olok kerana mahu melihat orang ketawa. Kalau begitu, baik kau pergi ikut bangsawanlah, adik seorang guru. Menurut anggapan umum pada waktu itu, bintang filem merupakan pekerjaan orang yang tidak terpelajar. Esoknya, kalau ditanya lagi, maka P. Ramlee akan menjawab, mahu jadi educated bintang filem. Mendengar perkataan educated itu, gurunya pun terdiam. Ada masa-masanya dia menjawab mahu menjadi seorang pemain muzik kerana pekerjaan-pekerjaan lain telah direbut oleh kawan-kawannya disebabkan kelakuannya tidak senonoh itu. Guru-gurunya tidak begitu mengendahkannya jika dia lambat datang ke sekolah. Boleh dikatakan setiap malam P. Ramlee pergi bermain muzik di rumah orang kahwin. Orang suka mengundang pelajar ragamnya kerana ada kelainan dalam ajaran mereka menghiburkan orang ramai. P. Ramlee akan menyanyi hingga ke hadapan pelamin. Kadang-kadang dia dipilih oleh kawan-kawannya menjadi pengarah muzik dan dia akan mengaturkan siapa yang patut menyanyi. P. Ramlee terkenal di sekolahnya sebagai seorang pelajar yang suka minggat. Tidak satu mata pelajaran pun yang dapat memikat hatinya untuk hadir di sekolah, kecuali mata pelajaran bahasa Melayu. Dia selalu dipuji oleh guru bahasa Melayu dan ini sedikit sebanyak dapat menghiburkan hatinya. Persekolahan P. Ramlee terpantut apabila Jepun menduduki tanah Melayu, khususnya Pulau Pinang. Sebagai usaha meringankan beban kehidupan keluarganya, dia meminta kerja menjadi pion di kilang pijit Eastern Smelting, tempat bapanya bekerja. Seperti kebanyakan pemuda lain pada waktu itu, P. Ramlee bekerja bukan semata-mata mahu menolong bapanya, sebaliknya untuk mengelak daripada ditangkap oleh Jepun dan dijadikan hero, tentera sukarela, lalu dikirim ke daerah-daerah yang jauh seperti Papua New Guinea ataupun ke Sempadan Burma. Sewaktu bekerja itulah P. Ramlee belajar bahasa Jepun sehingga dia terpilih menjadi jurubahasa sambilan majikannya. Majikannya sangat sayang kepadanya. Disebabkan itulah P. Ramlee selalu tidak hadir bekerja. Darah petualang bapa dia mengalir dalam dirinya, menyebabkan dia menjadi seorang pemuda yang sering gelisah. Tak boleh tetap pada satu-satu pekerjaan, apatah lagi kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan dirinya. Perbuatan P. Ramlee yang suka curi tulang itu menimbulkan kemarahan majikannya kerana tabiat orang Jepun yang suka bekerja menghendaki orang di bawah mereka sama rajin dengan mereka. Pada suatu hari, P. Ramlee dipukul oleh majikannya, menyebabkan hatinya terluka. P.
Ramlee memohon untuk berhenti kerja dan memohon untuk masuk belajar di sekolah Jepun Nansio Koin. Di sekolah itulah dia bertemu dengan seorang kenalan bernama Sukardi yang sama-sama bermain bola sepak dalam pertandingan akhir bola sepak antara sekolah Melayu. Di Pulau Pinang, Sukardi mewakili pasukan sekolah Melayu Perak Road, sementara P. Ramlee menjadi penjaga gol untuk pasukan sekolah Melayu Kampung Jawa. Kadang-kadang P. Ramlee mengikut Sukardi pulang ke rumahnya yang terletak di Simpang 5. Begitu juga Sukardi, kadang-kadang dia pula mengikut P. Ramlee pulang ke rumahnya. Akhirnya, ibu bapa Sukardi tertumpah sayang kepada P. Ramlee kerana budi bahasanya yang baik. Dan P. Ramlee pun tidak pernah berasa kekok bergaul di rumah Sukardi kerana abang Sukardi, Hasan Suradi, pernah belajar sekelas dengan P. Ramlee. P. Ramlee suka ke rumah Sukardi kerana keluarga Sukardi tidak pernah membantah kehendaknya. Mereka akan ikut kemahuannya kerana mereka tahu P. Ramlee selalunya tidak mahu kalah. Di pelataran Peel Avenue, berhampiran dengan rumah Sukardi, ada sebatang pokok besar tempat bermain Sukardi dan P. Ramlee. Mereka akan berlumba memanjat. Siapa yang berjaya panjat paling tinggi, maka dialah yang berhak memanjat dahulu pada keesokan harinya. Siapa yang kalah akan dipaksa mengayuh basikal buruk kepunyaan P. Ramlee. Pemenang akan jadi pembonceng. Di sekolah Jepun itu, P. Ramlee dan Sukardi menjadi pelajar yang baik. Lalu mereka pun dipilih untuk memasuki Kolej Angkatan Laut Jepun, Kaigun. P. Ramlee sejak kecil amat cenderung dalam subjek lukisan. Maka di kolej itu, dia ditempatkan di bahagian pelukis. Sementara Sukardi pula di bahagian signal. Setelah tamat latihan, mereka ditugaskan menjadi guru kepada rekrut di Koba yang pada masa itu terletak di Sungai Pinang. Tempat latihan itu kemudian berpindah ke bekas salah sebuah bangunan sekolah Inggeris di Air Road. Di sana mereka bertugas sebagai Kyoko, kadet sehingga Jepun menyerah diri. Di kolej tentera laut itu, P. Ramlee merupakan pelajar terbaik, lalu diangkat menjadi ketua salah satu bahagian. Dia pandai bermain pedang Jepun dan juga seorang akrobat yang baik. Pada masa itulah kakinya terkena pedang Jepun sehingga paruhnya itu dibawa sampai ke lubang lahat. Mereka mencuri pedang itu untuk melakukan satu permainan memotong batang pisau. Jika ada pertandingan judo antara anak Melayu dengan anak Cina, maka pasukan anak Melayu akan mendapat bantuan daripada P. Ramlee untuk mengalahkan lawan mereka sebab dia seorang yang amat tangkas menangkap dan membanting lawannya. Di kolej itulah juga bakat P. Ramlee dalam bidang seni muzik dan seni suara mulai dikembangkan. Seorang guru Jepun yang bernama Hirahe-san mengajarnya bermain piano, biola dan ukulele. Minatnya mendapat rangsangan kerana orang Jepun banyak menggunakan nyanyian dan alat muzik dalam latihan ketenteraan. Nyanyian dan muzik digunakan sebagai pembangkit semangat. Pada masa itulah P. Ramlee merasakan lagu-lagu Melayu bersemangat amat kurang sekali. Ketika dia diminta oleh ketua-ketua Jepun menyanyikan lagu Melayu, dia berasa amat sukar mahu mencari lagu yang sesuai. Dengan kesedaran itulah maka timbul hasrat di hatinya untuk mempelajari lagu-lagu Jepun seberapa banyak yang boleh. Di samping belajar memainkan alat-alat muzik daripada gurunya Hirahe-san, dengan bakat yang ada padanya, ditambah pula dengan suaranya yang merdu, maka dalam masa yang singkat sahaja, P. Ramlee sudah terkenal dalam kalangan orang Jepun sebagai seorang penyanyi yang baik. Dia menjadi kesayangan orang Jepun sehingga bila ada sahaja acara atau majlis, maka dia diberi kesempatan untuk menyanyi bersama-sama guru-gurunya. Sewaktu Jepun menyerah kalah, Sukardi dan P. Ramlee berusaha untuk mencuri pedang guru-gurunya dan membuang pedang-pedang tersebut ke dalam laut. Mereka khawatir kalau guru-guru mereka itu akan melakukan harakiri
akan menyerah diri ditempatkan di penjara Pulau Pinang. Setiap kali ada kesempatan, P. Ramlee dan Soekardi akan pergi melawan guru-guru mereka. Hirai Ehsan pernah kembali ke Pulau Pinang pada tahun 1956 bersama rombongan opera Donyada Group dan bertemu dengan Soekardi serta bertanyakan tentang P. Ramlee yang pada masa itu sudah pun berada di Singapura. Hirai Ehsan menjadi pensyarah di salah sebuah kolej di Tokyo. Setelah sekolah Inggeris dibuka semula, P. Ramlee dan Soekardi kembali bersekolah di Francis Light School dalam darjah Special Malay. P. Ramlee yang tua setahun daripada Soekardi telah memasuki Penang Free School pada awal tahun 1946, disusuli oleh Soekardi setahun kemudiannya. Walaupun Soekardi dan P. Ramlee sudah tidak bersama-sama dalam satu darjah, namun perhubungan persahabatan mereka masih terus akrab. Setiap petang, Soekardi akan pergi membuat kerja sambilan di kedai kasut M. Nasir yang terletak di Jalan Datuk Keramat, berhampiran dengan Simpang 6. P. Ramlee juga akan pergi ke situ apabila terasa kesunyian. Mereka akan pulang bersama-sama ke rumah Soekardi ataupun ke rumah P. Ramlee ataupun ke taman hiburan New World Park sekiranya mereka tidak pergi menonton wayang. Pada masa itu, P. Ramlee sudah menjadi anggota Pancaragam Teruna sekampung. Soekardi tidak diizinkan oleh abangnya, Hasan Suradi, menyertai pancaragam itu kerana dia sendiri mempunyai sebuah pancaragam, iaitu Pancaragam Keroncong Pemuda Indonesia. Walaupun P. Ramlee kembali belajar di Penang Free School, tetapi minatnya terhadap pelajaran sudah tidak ada lagi. Tambah pula, hampir semua pelajar di situ sudah lewat umur akibat peperangan. Semangat untuk belajar sudah hilang, maka jadilah kelas mereka itu kelas anak-anak nakal dan tidak pandai. P. Ramlee bukan sahaja nakal dan tidak pandai, bahkan malas juga. Di dalam kelas, dia selalu tidur kerana dia berjaga hingga lewat malam, bermain muzik di rumah orang kahwin ataupun menggeluyur di sekitar kampung. Apabila tiba musim Boria, selama 1 minggu, gurunya tidak akan melihat muka P. Ramlee di dalam kelas. Kisah kemalasan P. Ramlee di sekolah pernah diceritakan oleh gurunya, Encik Chan Ming Ki, pada suatu waktu ketika beliau menjadi Ketua Pegawai Pelajaran Negeri Terengganu. Menurut Encik Chan Ming Ki, dia pernah mengajar di Penang Free School pada tahun 1948. Kelasnya itu terdiri daripada pelajar-pelajar yang malas dan kurang cerdik. Di dalam kelasnya itu, terdapat seorang pelajar yang berjaya memperlihatkan bakatnya dalam lapangan seni suara dan lakonan. Pelajar itu tidak lulus dalam ujian akhir hujung tahun. Sesudah menasihatinya supaya jangan patah hati dalam cita-citanya, 4 tahun kemudian, saya bertemu dengannya dalam satu pertunjukan di Dewan Universiti Malaya di Singapura. Dia datang memeluk saya dan menyatakan terima kasih atas nasihat saya dulu. Kerana nasihat saya, itulah dia sekarang menjadi seorang pelakon filem dan penyanyi yang terkenal, kata Encik Chan Ming Ki. Cinta P. Ramlee pada muzik begitu mendalam sehingga pada masa dia mula-mula menolong membawa alat-alat muzik dahulu, kawan-kawannya lupa memberitahunya bahawa mereka akan pergi bermain muzik di satu-satu tempat, maka dia akan menangis teresak-esak dan merajuk seperti anak kecil. Memang P. Ramlee terlalu mudah bekerja hati. Dia merasakan kawan-kawannya itu tidak menghargai akan kecintaannya terhadap muzik. Tanda-tanda bakat seni yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada P. Ramlee telah mendorongnya untuk berusaha dengan lebih gigih agar terus berkecimpung dalam dunia seni muzik dan seni suara. P. Ramlee ada satu sifat yang dibawanya sejak lahir, iaitu dia tidak suka mengganggu orang lain dalam usaha mencapai cita-citanya. Bagi P. Ramlee, suatu perkara itu mestilah dipelajari dengan bersungguh-sungguh, memerhatikannya dengan teliti bagaimana orang lain melakukannya. P. Ramlee sedar kemajuan dan kejayaan yang bakal diperolehnya dalam dunia seni suara dan seni muzik tidak akan mudah dicapai tanpa berguru. Pada masa
seorang warga Indonesia yang datang dari Sumatera menjadi pemimpin brass band di Penang Free School. Namanya Kamarudin. Pelajar-pelajar memanggilnya Encik Kamarudin atau Master Kamarudin. Perawakannya besar dan tegap, mukanya serius sehingga kebanyakan pelajarnya menganggap dia seorang yang bengis. Selain mengajar di sekolah, Encik Kamarudin turut melatih pelajar-pelajar di rumahnya. Dia sering menyuruh pelajar-pelajarnya menyanyikan lagu Melayu Raya. Seni kata lagu itu bersemangat sekali sehingga ada pelajar takut mahu menyanyikannya. Apatah lagi lagu tersebut dikatakan telah diharamkan oleh kerajaan Inggeris. Suatu pelajar di rumah Encik Kamarudin, hanya P. Ramlee seorang yang bebas keluar masuk ke dalam rumah Encik Kamarudin. Sementara pelajar lain dihadkan pergerakan mereka. Sebaik sahaja selesai latihan, pelajar-pelajar akan terus pulang kecuali P. Ramlee yang tinggal di belakang. Pada waktu malam, Encik Kamarudin bermain muzik di Taman Hiburan New World Park. Menurut P. Ramlee, dia rajin ke rumah Encik Kamarudin sebab mahu belajar bermain alat muzik, juga kerana terpikat dengan anak gadisnya. Dalam diam-diam, P. Ramlee menaruh hati kepada Norma. Menurut keterangan Puan Norma Kamarudin kepada Omar Manan daripada Mingguan Perdana, sewaktu kecil dahulu, mereka sama-sama menaiki beca ke sekolah. Pada masa itu, rumah mereka berhampiran antara satu sama lain. Norma agak terperanjat ketika dia mengetahui bahawa pemuda yang datang belajar dengan bapanya itu tidak lain, tidak bukan, ialah teman sebecanya. Akhirnya, gayung pun bersambut dan kata pun berjawablah. P. Ramlee tidak bertepuk sebelah tangan. Lalu mereka pun berutus surat. Norma sering meletakkan suratnya di bawah tutup piano dan P. Ramlee membalas surat itu dengan meletakkannya di bawah pasu bunga. Kakak masih ingat, kata Norma kepada Omar Manan, salah satu surat Remy tidak dapat dibaca kerana terkoyak dan basah setelah bunga di dalam pasu disiramkan oleh ibu. Setiap kali P. Ramlee datang belajar di rumahnya, Norma akan menyediakan lebat bulat inti putih yang menjadi kesukaannya. Perhubungan kasih antara mereka akhirnya diketahui orang tua Norma. Mereka membantah hubungan mereka itu kerana P. Ramlee daripada golongan miskin. Tambahan pula semangat kedaerahan orang Minangkabau masih tebal dalam diri P. Ramlee. Orang tua Norma tidak suka anak gadis mereka berkahwin dengan pemuda dari daerah lain. Pada masa itulah, P. Ramlee mula menulis lagu Azizah yang ditujukan khusus untuk kekasihnya. Lagu itu diserahkan kepada pasukan perancangan untuk dimainkan, dan pancaragam teruna sekampung itulah yang pertama sekali memainkan lagu tersebut. Lagu itu kemudiannya banyak menimbulkan kekecohan dalam kalangan peminat P. Ramlee. Lebih-lebih lagi apabila timbul ura-ura kisah hidupnya hendak difilmkan oleh segugus filem Sdn Bhd. Lama sebelum itu, seorang guru bahasa Melayu di Universiti Sains Malaysia, Dr. Darwis Arham, telah membuat penyelidikan tentang P. Ramlee semasa kecil yang disiarkan di dalam Sinar Zaman. Dan kemudian tentang lagu Azizah, rencananya tersiar dalam berita harian keluaran 10 Mei 1983 yang bertajuk Azizah. Kini 50-an, isteri orang berada telah menjadi berita sensasi. Kalau lagu Azizah tidak dicipta dan dinyanyikan oleh seorang seniman agung, besar kemungkinan insan yang bernama Azizah itu tidaklah mendapat perhatian kita. Demikian Darwis Arham memulakan tulisannya. Lagu Azizah itulah yang menyebabkan P. Ramlee terjun ke dunia perfilman. Persoalannya, adakah Azizah itu nama sebenar seseorang? Saya pernah bertanya kepada P. Ramlee, adakah gadis dari rumah Encik Kamarudin itu yang dimaksudkan olehnya? Mendengar pertanyaan itu, P.
besar. Tetapi dugaan saya tetap kepada norma berdasarkan analisis yang saya buat sendiri. Tetapi perhatiannya kepada gadis itu sebenarnya adalah satu rasa belaka. Rasa daripada seorang anak muda yang sedang meningkat remaja, kerana P.Ramlee sendiri tidak dapat mengatakan apakah itu cinta ataupun perasaan seorang anak muda semata-mata, ilusi jiwa muda remaja. Saya tidak ingin membuat andaian kerana tidak mahu merosakkan perhubungan mereka yang begitu mesra, Norma dan suaminya dengan P.Ramlee. Saya cuma menulis kisah P.Ramlee dengan Norma itu sebagai berikut. Tetapi tidaklah pernah dia menyatakan perasaan hatinya secara berterus terang. Malahan gadis itu pun tidak pula mengetahui bahawa P.Ramlee, pemuda yang selalu datang ke rumahnya itu, ada menaruh hati kepadanya. Mungkin sehingga saya menulis kisahnya dalam buku ini pun, wanita itu yang sekarang sudah menjadi ibu dan suatu ketika pernah menjadi seorang pemimpi yang terkemuka, tidak pernah menyedari bahawa dialah yang banyak memberikan dorongan kepada P.Ramlee untuk menjadi seorang penyanyi dan mengubah lagu yang terkenal. Dengan adanya gadis itu, P.Ramlee seolah-olah mendapat satu kekuatan dan semangat untuk datang belajar bersungguh-sungguh. Dia merasakan gadis itu ada daya pendorong yang memberikan kekuatan kepada jiwanya. Biarpun Norma pernah membuat keterangan yang begitu berani, ramai orang yang mengaku atau merasakan diri mereka lah yang dimaksudkan oleh P.Ramlee kerana nama mereka Azizah. Namun tidak semestinya seseorang yang kreatif akan menyebut namanya sebenar dalam tiap-tiap karyanya. Darwi Zahra penulis dalam rencananya bahawa pada suatu hari P.Ramlee yang sedang bermain biola itu terserempak dengan seorang gadis penjual bunga, dan gadis itu mempelawanya membeli bunga daripada kain sutera yang amat halus cantik. Siapa yang buat bunga ini? P.Ramlee bertanya, mengambil setangkai bunga lalu menciumnya. Gadis kecil itu tertawa kerana dia tahu bunga sutera itu tidak berbau. Kakak, jawab gadisnya itu. Siapa namanya? Gadis itu enggan memberitahu. Nama bapa juga tidak menjawab. Emak juga tidak menjawab. Ada abang? Ada. Dia tinggal di mana? Sana. Nama adik ini? Azizah, jawab gadis itu tersibuk. Azizah, itulah nama yang sesuai untuk lagu yang sedang bermain dalam kepalanya. Namun tiada siapa yang mengetahui akan orangnya yang sebenar. Memang Azizah nama yang menarik, mudah disebut dan sedap didengar. P.Ramlee memilih nama itu kerana terlalu banyak Azizah yang dijumpai dalam hidup remajanya, dan tiap-tiap Azizah itu ada meninggalkan kesan yang manis dalam hatinya. Azizah Baghdad, penjual bunga. Azizah gadis pemalu di sebelah rumahnya yang tidak suka kepadanya kerana mukanya berjerawat, dan beberapa orang Azizah lagi. Tetapi ada seorang Azizah yang tidak pernah mahu ke tengah untuk mengaku bahawa dialah Azizah yang menimbulkan ilham kepada P.Ramlee untuk mengubah lagu, iaitu Azizah penari joget. Kawan-kawan P.Ramlee dalam pancaragam teruna sekamba mungkin tidak tahu tentang Azizah ini, sebab mereka tidak pernah tahu ke mana P.Ramlee menghilang pada waktu siang sebelum dia datang berlatih muzik di kelab Malay Recreation Club MRC di Kampung Makam. Mereka cuma tahu P.Ramlee datang dan memainkan gitar untuk mendapatkan melodi lagu Azizah. Pancaragam keroncong pemuda Indonesia yang pernah dianggotai P.Ramlee selalu saja diundang dalam majlis-majlis di estet di Pulau Pinang, Seberang Perai dan Kedah. Biasanya mereka pergi bersama-sama rombongan anak-anak joget dari Taman Hiburan New World Park. Anak-anak joget itu selain pandai menari, ada juga yang pandai menyanyi. Antara anak joget yang selalu mengikut pancaragam keroncong pemuda Indonesia ialah Kuyung, adik
bersama-sama bapanya Abdullah Sarawak. Delima, Baida, Bora, Aziza dan Sabaria. Sabaria seorang gadis Indonesia yang baru datang dari Medan dan menetap di Pulau Pinang. Aziza pada masa itu baru berumur 15 tahun. Menurut Sukardi, bentuk fizikalnya adalah seperti yang disebutkan oleh P. Ramlee dalam lagunya. Aziza seorang penari yang cerita. Sebab itu dia menjadi rebutan pemuda-pemuda Pulau Pinang. P. Ramlee dan Sukardi juga terpikat dengan Aziza. Sebab itu setiap kali ada kesempatan, mereka akan pergi ke taman hiburan New World Park untuk melihat Aziza dan kawan-kawannya berlatih menari. Di situlah mereka berada pada waktu siang, hari demi hari, sampai berbulan-bulan lamanya. P. Ramlee dan Sukardi akan ikut menyanyi dan bermain muzik. Aziza juga pemalu orangnya dan dia tidak pernah memberikan layanan istimewa kepada sesiapa pun, baik kepada P. Ramlee, Sukardi ataupun pemuda-pemuda yang menjadi pasangannya menari. Berbagai-bagai helah dilakukan oleh P. Ramlee untuk menarik perhatiannya. Dia mengubah lagu Baida untuk kakak Aziza dan kemudian lagu Aziza. Sukardi merasakan P. Ramlee cuma suka sahaja kepada Aziza. Tidak serius pun kerana sudah mereka ke Singapura. Cerita Aziza itu pun hilang begitu sahaja. Mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi kepadanya. Delima, Baida dan Aziza ialah anak kepada Pak Usman Tawang. Delima telah berkahwin dengan Hamid tukang karang dan tinggal menyewa di rumah Pantai Road. Bora, Baida, Aziza tinggal di asrama Taman Hiburan New World. Taman Hiburan New World Park. Bora kemudian berkahwin dengan Yusof Suria. Baida berkahwin dengan pemuda Bawian. Kuyung berkahwin dengan seorang guru sekolah Melayu Kampung Jawa. Sabaria pula berkahwin dengan Din, pengurus Pancaraka Mustika. Pada masa P. Ramlee tergila-gila ke Aziza, itulah akhirnya lagu Aziza. Siapakah gadis sebenar yang dimaksudkan oleh lagu itu? Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Tiap-tiap orang yang bernama Aziza yang pernah ada hubungan dengan P. Ramlee boleh sahaja mengaku bahawa lagu itu untuknya. Seperti kata kawan-kawan P. Ramlee yang pernah bersama dengannya di Jalan Ampas dahulu. Bukan satu Aziza yang menjadi kekasihnya, tetapi banyak. Bagaimana dengan pengakuan Norma? Saya masih berpendapat ada kemungkinan besar Norma itulah Aziza dalam hati P. Ramlee. Hanya P. Ramlee yang tahu bahawa A itu berarti Norma. Norma lah gadis pertama yang dicintainya. Dan H juga ditujukan kepada Norma kerana Norma lah gadis pertama dan terakhir yang dikasihinya. Aziza, rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Senyumanmu yang manis, gigi kamu yang putih. Oh, nonaku Aziza. Hidungmu yang mancung, rambutmu yang kerinting, membikin pemuda sehari-hari menaruh cinta padamu. Oh Aziza. Cantik rupamu, dipandang mata bagai biduan dari syurga. Tidur malam terbayang, teringat kamu seorang, membikin hati pemuda menjadi bimbang. Oh Aziza. Sewaktu latihan, P. Ramlee akan menyanyikan lagu Aziza berulang kali sehingga setiap orang akan berasa terpesona mendengar suaranya yang merdu dan merasakan seolah-olah lagu itu ada kaitan dengan dirinya. Gadis kecil penjual bunga yang diceritakan oleh Darwish Arab itu kemudiannya ternyata ada juga hubungan dengan P. Ramlee. Dia ialah Puan Azizah Baghdad yang kebetulan pula tinggal di Kampung Makam, sebuah perkampungan orang Melayu di Pulau Pinang. Norma pula dikahwinkan oleh ibu bapanya dengan sepupunya, Encik Ruzi Haji Amin, yang kemudian menjadi seorang pegawai tinggi Rista. Suatu pasukan sepak takraw, Sangga Buana, yang dipimpin oleh P. Ramlee pergi ke Batu Pahat untuk satu perlawanan persahabatan dengan pasukan di tempat itu. Mereka sempat singgah makan di rumah Norma, yang
sudah berpindah ke Batu Pahat kerana mengikut suaminya. Sewaktu berbual-bual sudah makan, P. Ramlee secara berseluruh berkata kepada salah seorang kawannya, "Nah, kalau kau mau tahu, itulah kekasih aku dulu." Menurut kawan P. Ramlee itu, Norma pura-pura terkejut mendengar kata-kata P. Ramlee. "Betul ke Remy? Aku tak tahu pun." Perhubungan mereka memang diketahui oleh suami Norma, tetapi mereka menganggap hal itu sebagai kenangan lama sahaja. Antara mereka kini terjalin hubungan keluarga yang mesra. Sekiranya ada kesempatan, mereka sering kunjung mengunjungi antara satu sama lain. Meskipun begitu, seperti kata Norma kepada Omar Manan, rumah tangganya hampir retak apabila Remy berpisah dengan Junaidah. Encik Rosie menyangka P. Ramlee akan datang mencari Norma, tetapi ia tidak